Mereka solat tapi dengan cara yang lain. Mereka membaca Al-Quran tapi dengan Quran tulisan mereka sendiri. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka juga berpuasa di bulan Ramadan tapi hanya 3 hari awal. Mereka juga berdoa pada kubur dengan cara yang berbeza. Dan mereka mengaku sebagai Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Salam ukhwah kepada sahabat semua daripada Malaysia dan juga Indonesia. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sihat selalu bersama keluarga tersayang dan diberikan kecukupan dalam hidup, dan semoga juga kita semua dihindarkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Hari ini saya nak share mengenai orang Islam di Vietnam, khususnya Islam Bani, yang mana mereka mengaku sebagai orang Islam tetapi mempunyai amalan yang berbeza daripada orang Islam sendiri. Boleh dikatakan jauh menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Dan juga saya akan share perbezaan daripada segi amalan dan juga kepercayaan mereka untuk kita jadikan sebagai batasan dan pengajaran. Sahabat semua, Islam adalah agama besar dengan penganut lebih daripada 2 bilion orang, dan orang Islam berada di merata negara, sama ada di Eropah, Asia dan juga termasuklah di negara bukan Islam. Antaranya ialah Vietnam. Dan di Vietnam ini jugalah terdapat bangsa yang disebutkan sebagai Melayu Islam Campa. Ada yang beragama Islam dengan Sunni, dan juga ada Islam Bani ataupun disebut sebagai Cham Kram Khan Imam San. Tapi dalam video ini kita akan sebut sebagai Islam Bani ataupun Bani Cham. Bani Cham ni terletak di utara Vietnam. Mereka menggelarkan diri mereka sebagai Islam Bani sebagai tanda keturunan daripada keluarga mereka, kiranya agama keturunan nenek moyang mereka lah. Dan menurut beberapa penyelidikan, orang Melayu Campa sendiri adalah penduduk asal Vietnam, dan 2 agama yang datang daripada luar masuk ke Cham, iaitu pada abad ke-7 ramai yang menganut agama Brahmanis, tetapi pada abad ke-16 ramai pula yang berpindah memeluk agama Islam. Campa adalah negara tertua yang kemudiannya hancur dan penduduknya lari disebabkan berlakunya perang, khususnya perang saudara Viet selama beberapa dekad. Dan di zaman kegemilangan kerajaan Campa ni, datanglah pedagang Arab Muslim dan pendakwa-pendakwa, maka terjadilah perkahwinan campur dan wujudlah Islam di negara Vietnam. Untuk pengetahuan semua, di Vietnam ni ada 54 etnik, salah satunya adalah Melayu Campa. Dan di Vietnam juga terjadinya perkahwinan campur antara bangsa Campa ni dengan etnik-etnik yang lain. Maka bangsa Cham ni boleh dikatakan terdiri daripada 3 golongan. Yang pertama adalah Cham Islam, yang membentuk hampir daripada 85% daripada keseluruhan bangsa Cham, dan majoritinya adalah Islam Sunni, macam kita di Malaysia lah. Yang kedua adalah Cham Balamon, iaitu menganut agama Hindu dan Buddha, yang membentuk kira-kira 20% daripada penduduk Cham. Dan yang ketiga adalah Cham Bani, yang mempunyai lebih dari 40,000 orang penganut pada hari ini. Menjadi persoalan, kenapa wujudnya Islam Bani ni? Sahabat semua, dulu kerajaan Campa ni besar, tetapi telah diserang oleh Empire Mongol pada tahun 1257 sehingga 1258. Mongol juga menyerang Dai Viet, tapi Mongol berjaya dikalahkan. Mongol tidak dapat mengambil Dai Viet dan juga tidak dapat mengambil kerajaan Campa. Walaupun begitu, bagi mengekalkan kestabilan negara dan keselamatan, kerajaan Dai Viet ni dan juga kerajaan Campa bersetuju untuk membayar ufti kepada Empire Mongol pada ketika itu. Kiranya Dai Viet ni dengan Campa ni dia dekat je, yang mana sekarang ni adalah Vietnam. Maka pada ketika itu kerajaan Campa berkembang, majoritinya adalah Islam. Tetapi pada tahun 1471 terjadi perang Cham Dai Viet yang diketuai oleh Le Tan Tong, iaitu peperangan antara Dai Viet dengan kerajaan Campa. Dai Viet ni dia nak mengambil Campa, dan mereka pun menyerang dan mengambil Campa yang diduduki oleh majoriti Islam yang berbangsa Melayu Campa. Pada tahun itu jugalah kerajaan Dai Viet berjaya mengalahkan kerajaan Campa dan membunuh lebih kurang 60,000 rakyat Campa pada ketika itu. Mereka membakar rumah-rumah, mengambil barang dan juga menghancurkan banyak tempat. Disebabkan peperangan itu, maka orang Islam Campa ni berhijrah ke pelbagai tempat. Ada yang pergi ke Thailand, ke Kemboja, ada yang pergi ke Malaysia, dan sebahagian rakyat kerajaan Campa juga pada ketika itu dijadikan hamba dan dipaksa melakukan pelbagai pekerjaan pada ketika itu. Walaupun banyak daripada mereka yang dah berhijrah, tetapi ada lagi yang tertinggal di beberapa daerah sehingga tahun 1832. Dan sebahagian mereka inilah yang hidup terasing dan tidak bersama-sama dengan Muslim yang lain, sehingga mereka hanya mengikuti apa agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.
dan mengikuti apa yang diajarkan kepada mereka. Dari generasi kepada generasi dan tahun-tahun berlalu, Kerajaan David ini menukar Mamang kepada Vietnam dan menakluk keseluruhan baki-baki yang didominasi oleh penduduk Champa, dan terbentuklah Vietnam yang ada sekarang ni. Dan hari ini penduduk yang berbangsa Champa yang berada di Vietnam lebih kurang 162,000, dan majoriti mereka masih lagi Islam seperti mana kita di Malaysia. Tetapi lebih daripada 40,000 adalah Islam Bani, iaitu Islam yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Jadi Islam Bani ini secara asasnya mengaku sebagai Islam, tetapi tidak menerima Islam secara keseluruhan daripada segi amalan dan juga kepercayaan, kerana mereka hanya mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan juga mereka menolak untuk berubah. Jadi sahabat semua, kita akan membincangkan apakah perbezaan di antara Islam Bani dan juga Islam Sunni yang kita anuti di Malaysia. Pertama sekali ialah daripada segi kepercayaan. Pada asasnya mereka percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan. Dia cakapnya yang pertama tu berjanji ke Allah. Allah tu yang satu. Allah tu yang satu, yang kedua tu janji ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berjanji kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mereka juga percaya yang Nabi Muhammad adalah Nabi dan juga utusan Allah. Sebab itulah mereka meletakkan kalimah Allah dan juga kalimah Muhammad di masjid dan di pelbagai tempat. Mungkin agak sedikit berubah daripada segi tulisan, tapi kita masih boleh baca dan faham dengan tulisan Arab bahawa apa yang mereka tulis adalah Allah dan Muhammad. Tetapi dalam masa yang sama, mereka juga meletakkan lambang yin dan yang di masjid. Seterusnya membina patung naga di atas masjid yang bersebelahan dengan kalimah Allah Muhammad. Dari segi pemakaian pula, mereka juga meletakkan lambang sewariskan daripada Hindu, lambang seperti Nazi. Dalam kepercayaan mereka, mereka menyembah Dewa Po Nagar yang menurunkan hujan. Jadinya mereka menggabungkan antara Islam dengan Brahmanis, iaitu tradisi keagamaan India kuno yang muncul daripada agama Veda yang terdahulu oleh kerajaan pada zaman itu yang bernama King Porom. King Porom ni hidup 1627 dan meninggal pada 1651. Porom ni juga telah menggabungkan Islam dan Brahmanis untuk menyatukan rakyatnya yang mempunyai pelbagai perbezaan yang tidak bertoleransi pada ketika itu sama sendiri dan membawa bahaya kepada negara. Maka King Porom ni menyatukan antara Islam dan juga Brahmanis. Islam Bani ini mereka mempercayai Allah dengan Depo Nagar adalah sama kedudukan. Sebab itulah kita boleh nampak mereka menyembah Allah untuk meminta zuriat dan benda-benda yang lain. Adapun untuk kemewahan dan tanaman, mereka meminta kepada Dewa Po Nagar. Dan wanita Chambani ini akan menyembah ataupun melakukan beberapa ritual kepada kubur nenek moyang mereka sambil disaksikan oleh imam mereka yang dipanggil sebagai Achar, iaitu wakil Tuhan. Tapi mereka juga menyebutnya sebagai imam, seperti Imam Mahmud dan lain-lain, yang memakai jubah yang berwarna putih, berserban dan ada tanda merah serta membawa 3 beg kecil yang dikatakan melambangkan Allah, Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Jadi daripada segi akidah agak berbeza jugalah dengan Islam yang sebenar yang kita anuti, yang daripada Nabi Muhammad SAW. Dari segi amalan pula, ibadah Chambani ini melakukan ibadah solat seperti mana kita Islam solat 5 waktu dalam sehari, tetapi mereka tidak solat 5 waktu. Mereka hanya solat sekali dalam masa sebulan. Mereka solat pada hari Jumaat pada hujung bulan. Dan yang solat pun bukan semua, tetapi hanya wakil kampung ataupun imam-imam mereka sahaja yang akan solat. Kiranya solat Jumaat lah. Dan ketika mereka solat, mereka juga akan mengambil air wuduk. Ada azan, tapi azannya bukan seorang, malah 5 kali sekaligus. Dan ada juga khutbah, tetapi khutbah yang tertulis dalam bahasa Arab itu pun diwarisi oleh mereka dan dibaca berulang-ulang. Khutbah itu pun mereka tidak faham apa yang disampaikan dalam khutbah tersebut. Selepas khutbah itu barulah mereka sembahyang, dan solat pun hanya beberapa orang sahaja. Gerakan solat dan ibadah Bani Cham ni seperti solat kita, membaca Fatihah dan surah-surah yang lain, tapi agak laju, dan rukuk pun nampak tak macam rukuk, dan sujud 2 kali. Tetapi bila mereka sujud tidak sampai ke lantai. Ada juga duduk tahiyat akhir. Selepas bagi salam, mereka akan zikir menggunakan tasbih dengan laju, dan barulah mereka berdoa. Dan ketika doa, mereka akan angkat tangan di atas kepala, serta para wanita pun melakukan sujud gaya Tibet. Dalam masa yang sama, mereka juga akan berdoa seperti orang Islam, yang itu menadah tangan, yang mana kita boleh lihat ketika mereka solat. Kiranya mereka boleh berubah-ubahlah dan agak berbeza daripada Islam yang sebenar. Kaum Chambani ini juga berpuasa di bulan Ramadan serta beriktikaf di dalam masjid. Dan masjid mereka pun meriah hanya ketika solat Jumaat sekali sebulan, dan juga bila berlakunya bulan Ramadan.
Kalau hari-hari biasa, maka masjid akan tertutup selalu. Orang luar pun tidak dibenarkan masuk ke masjid. Ada Allah Muhammad juga. Oh, tidak bagi masuk dah, ya tidak kita masuk dalam dah. Ni masjid bani dah, tengok ada percaya Allah Muhammad. Maka pada bulan Ramadan mereka akan berpuasa. Tetapi yang berpuasa hanyalah acar ataupun imam-imam mereka yang mewakili penduduk sebuah kampung. Jadi kiranya penduduk kampung ini tidak berpuasa. Yang berpuasa hanya imam-imam mereka. Dan ketika mereka berpuasa, mereka tidak makan, mereka tidak minum, tetapi diperbolehkan untuk merokok. Dan akan berbuka mengikut perkiraan imam mereka. Meskipun belum sampai maghrib, para imam akan menutup tingkap yang mereka anggap telah pun gelap. Dan sebelum berbuka, ada seorang akan ketuk tabuk untuk menunjukkan waktu berbuka, dan mereka akan mencicipi ataupun makan sedikit daripada makanan yang disediakan oleh penduduk kampung. Selepas mereka makan sedikit, maka mereka akan bagi kepada penduduk kampung. Maka pada awal 3 hari ini bulan Ramadan inilah para imam-imam akan beriktikaf di dalam masjid, tidur dan tidak keluar. Setelah selesai berpuasa 3 hari, maka kehidupan seperti biasa. Bila tiba hari raya pun, mereka akan menyambut beramai-ramai dan akan pergi ke kuburan dan ziarah nenek moyang mereka. Dan tanda kubur mereka adalah diletakkan batu di atasnya dan disusun memanjang mengikut kampung masing-masing, serta melakukan sujud meminta pengampunan yang disaksikan oleh acar, yaitu imam mereka. Jadi Camban ini menyambut bulan Ramadan dan hari raya dengan meriah. Sahabat semua, seterusnya mereka juga zakat yang hanya dibayar mengikut apa yang imam mereka sebutkan. Dan juga mereka melakukan haji, juga termasuk dalam kewajiban mereka. Dan tempat haji adalah di Mekah. Disebabkan kurang kemampuan sebelum ini, maka tidak ada yang pergi haji lagi daripada Bani Syam. Tetapi telah pun dipecahkan dan menjadi sejarah disebabkan seorang imam mereka telah pun ke Mekah dan dibantu oleh penduduk Islam Sunni di kawasan kampung tersebut. Ada juga orang sini yang pergi macam umrah ke atau haji di Baitullah di Mekah? Alhamdulillah, dia satu orang yang pertama saya yang hantar dia. Oh, ya ke? Yang pertama pergi umrah tahun 2010. 2010. Saya hantar dia. Jadi tanya dia apa ni, macam mana perasaan bila dapat pergi ke umrah di itu, apa dia rasa? Macam mana dia tengok suasana orang umrah orang lain dengan dia, ada rasa beza tak? Lau bên nào umrah nan boh cảm nhận bên. Phía nào umrah đó là thế nào tan nước là phê, là tan được của là phê, nên là mong trung tràn thì nó mong đi tới nước đi. Bạn năng như cọ thầy nó bốc cọ thầy là bốc loạt thầy là mong là thầy mong bạn tràn nhé. Saya rasa apabila sampai tanah kubur Nabi, tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, jadi dia ada rasa macam insya macam apa, itulah kepala yang kita ikut sekarang. Jadi Bani Cap ni melakukan syahadah, solat, puasa, zakat dan juga pergi haji. Cumanya semua yang mereka lakukan itu adalah jauh berbeza dengan Islam yang sebenar. Antara amaran lain ialah berkhatan, pisau daripada bambu disediakan dan dibacakanlah doa-doa. Akan tetapi burung itu tidak dipotong. Apa yang mereka lakukan hanyalah simbolik sahaja. Maka kita sebagai orang Islam bila berkhatan potong, maka kita akan potong. Tetapi Bani Cham ni mereka tidak akan potong, hanya simbolik sahaja. Amalan lain ialah Bani Cham di Vietnam ni juga akan melakukan ziarah kepada Imam San dan meletakkan kain putih di atas kubur dan diselitkan duit supaya berkah. Imam San adalah wali yang mereka katakan sebagai pencetus berdirinya agama Bani Cham yang meninggal pada abad ke-19. Dan ada beberapa lagi amalan yang mereka lakukan. Secara asasnya, Camban ini telah pun ditegur dan dinasihati oleh Islam Sunni, dan kalau di Kemboja difatwakan sebagai sesat oleh mufti di sana. Akan tetapi mereka marah dan tidak mengiktiraf Islam sebab mereka lagi maju, dan kalau diajak untuk berjumpa, banyak yang menolak. Hanya beberapa orang sahaja yang menerima secara terbuka, antaranya Imam Mahmud yang mana dikongsikan oleh Pak Julfi. Boleh kata Islam Bani ini macam Islam keturunan. Dia tak pakai dah banti pendapat orang lain. Jadi sahabat semua, marilah sama-sama kita belajar agama dengan baik. Agama Islam ini kena dipelajari. Ia tidak datang sendiri dan hanya ikut-ikut. Nanti akan berubah ataupun diubah. Islam ni Allah jaga. Walaupun dah 1400 tahun, tetapi Al-Quran tidak sekalipun berubah dan tetap sama walaupun di mana ia diletakkan. Ajaran Islam pun sama di pelbagai negara. Cumanya ada manusia yang sengaja menokok tambah dan mengurangi sesuka hati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah
wa sunnata rasulih. Sabda Rasulullah yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat dengannya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah, yaitu sunnah baginda Nabi SAW. Sahabat semua, Islam tidak perlukan kita, tetapi kitalah yang perlukan Islam dalam hidup, sebagai satu cara hidup yang bersesuaian dengan fitrah kita. Jadi semoga Allah memberi petunjuk dan juga hidayah kepada generasi Bani Chamni dan juga kepada kita semua untuk kembali kepada Islam yang sebenarnya. Semoga Allah memberikan kepada kita juga kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika ada cadangan untuk video seterusnya, boleh komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk share.